Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua buat rakan-rakan penonton yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam rancangan Apa Khabar Selangor, episod yang kedua yang dianjurkan oleh Biro Komunikasi Amanah Negeri Selangor ataupun Komsel Amanah Negeri Selangor dan turut juga dikuasakan oleh Media Oren Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini sekali lagi kita akan membincangkan berkenaan dengan satu topik yang menarik yang masih lagi dibicarakan, iaitu mengenai pakej Kita Selangor yang baru-baru ini telah diumumkan tak sampai dalam masa 1 bulan ini oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor Darul Ihsan iaitu Datuk Seri Amruddin Syarif bagi membantu rakyat negeri Selangor bagi mendepani cabaran menghadapi pandemik COVID-19 yang masih lagi tidak berkesudahan sehingga kali ini. Jadi tuan-tuan, sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengajak kita semua supaya dapat like, share dan juga follow page Amanah Negeri Selangor yang merupakan penganjur ataupun penyedia platform bagi rancangan Apa Khabar Selangor ini. Jadi tuan-tuan, sebelum kita memulakan episod kedua ini, marilah sama-sama kita menyaksikan visual yang disediakan oleh pihak penganjur. Silakan visual. Berhadapan Perintah Kawalan Pergerakan kali kedua ini sememangnya mencabar buat kita semua. Oleh itu kerajaan negeri telah sedaya upaya menggembeling sumber yang ada untuk memastikan kebajikan rakyat negeri ini terbela. Adalah diharapkan pakej Kita Selangor yang akan saya umumkan ini mampu untuk meringankan bebanan saudara-saudari sekalian. Pakej Kita Selangor ini memberi implikasi keuangan berjumlah RM73.877 juta kepada kerajaan negeri. Ya, itulah sedikit sedutan daripada ucapan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syarif berkenaan dengan pakej Kita Selangor yang mengundang pelbagai respon dan juga yang telah melaksanakan tanggungjawab yang baik dalam menangani isu kebajikan rakyat bagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, khususnya di negeri Selangor Darul Ihsan ini. Bagi mengupas tajuk kita pada malam ini, kita datangkan khas daripada dua orang tokoh daripada kerajaan negeri Selangor itu sendiri, iaitu yang pertamanya tidak lain dan tidak bukan, tidak asing lagi bagi kita, iaitu Yang Berhormat IR Haji Izham Hashim. Beliau iaitu merupakan Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor. Selamat datang sekali lagi ke studio YB, ke rancangan kami. Terima kasih. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih YB Haji Izham, dan beliau merupakan pada masa yang sama adalah Adun N21 Pandan Indah dan juga merupakan pengurusi bagi Parti Amanah Negara Negeri Selangor. Selamat datang sekali lagi pada YB Izham. Dan yang kedua adalah kita datangkan khas pertama kali bersama dengan kita semua, iaitu Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud yang merupakan Exco Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Kerajaan Negeri Selangor. Selamat datang. Assalamualaikum YB Dr. Siti Mariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat YB Sehat alhamdulillah. YB Dr. Siti Mariah juga merupakan Adun Ahli Dewan Negeri bagi kerusi N29 Serdang, dan YB Dr. Mariah juga merupakan Naib Presiden Parti Amanah Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan dua orang yang sangat berautoriti bagi membicarakan isu ataupun berkenaan dengan pakej Kita Selangor yang telah digubal dengan baik oleh kerajaan negeri ini untuk khususnya untuk sama-sama membantu rakyat negeri Selangor yang tercinta ini. Jadi saya mulakan dengan soalan yang pendahuluan kepada YB Dr. YB RR Haji Izham Hashim bagi memberikan sedikit gambaran kasar kepada kita berkenaan dengan pakej Kita Selangor ini. Jadi YB IR Haji Izham,
kita dah tahu bahawa pakej yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor baru-baru ini merupakan satu pakej yang sebenarnya pakej yang agak besar. Jumlahnya tu adalah sebanyak RM73.877 juta. Dan ini sebenarnya satu pakej yang sokongan kepada apa yang telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan dan khususnya bagi menepani cabaran COVID-19 di negeri Selangor ini. Adakah peruntukan ini, soalan saya YB Jizham, adakah peruntukan ini meliputi semua segmen rakyat negeri Selangor? Boleh tak YB terangkan pakej kita Selangor ini secara keseluruhan dan bagaimana rakyat ataupun pakej negeri Selangor ini dapat membantu rakyat negeri ini secara keseluruhan ataupun secara makro dulu YB. Silakan YB Jizham. Terima kasih Saudara Wawi selaku moderator kita pada malam ini dalam Apa Khabar Selangor. Dan juga sebelum saya bercakap lebih lanjut, saya nak ucap terima kasih juga kepada Biro Komunikasi Selangor, Komsel dan juga Media Oren kerana bersudi menjemput saya dan juga rakan saya YB Dr. Siti Mariah ke rancangan talk show ataupun perbincangan pada malam ini berhubung dengan pakej yang kita panggil Kita Selangor ini yang bertujuan untuk sedikit sebanyak menangani isu kesan daripada pandemik COVID-19 yang berterusan. Sebelum saya pergi kepada yang lebih lanjut berhubung dengan pakej Kita Selangor ini, yang kalau kita nak bicara panjang lebar memang panjang lah ya. Banyak pakej dalam tu banyak. Cuma saya nak sebut sini bahawa pakej Kita Selangor ini merupakan kesinambungan kepada segala usaha kerajaan negeri dalam menangani wabak ataupun pandemik ini daripada awal lagi dulu. Kalau kita ingat pada bulan Jun, kalau saya silap saya, Mei atau Jun tahun lepas kita telah mula memperkenalkan apa yang kita panggil masa itu ialah pakej rangsangan prihatin, pakej prihatin, Selangor Prihatin. Yang tujuan bukan sahaja untuk membantu mereka-mereka memerlukan tapi juga sebagai memberi rangsangan kepada ekonomi dan juga punca pendapatan mereka. Jadi kita ingat yang pertama tu kalau tak silap saya 172 juta kita telah peruntukkan. Yang kedua lepas tu berapa bulan lepas tu pakej yang kedua ialah fasa 2 itu 274 juta dan dalam pembentangan bajet atau belanjawan negeri Selangor yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar diumumkan yang pasal yang ketiga iaitu skema rangsangan ekonomi itu yang berjumlah 56 bilion ringgit yang ketiga. Jadi ini merupakan kesinambungan sebenarnya kepada cuma diberi penjenamaan baru diberi kita panggil Kita Selangor, tapi sebenarnya ada benda-benda baru yang kita perkenalkan tetapi ada juga yang merupakan kesinambungan. Jadi ini kita nak fahamlah bahawa Kerajaan Selangor sentiasa melihat keperluan untuk memenuhi tiga perkara. Pertama ialah keperluan mendesak kepada mereka-mereka yang terlibat langsung untuk diberi bantuan sumbangan untuk mereka dapat mengusahakan atau menggerakkan aktiviti mereka, contohnya macam frontliners. Itu sentiasa kita bagi perhatian kerana mereka ini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk menangani COVID ini 19 ini secara berdepan. Mana day to day itu mereka berdepan dengan risiko, dengan kerja-kerja. Ini termasuklah para pegawai perubatan kita, termasuk juga lah pihak-pihak keselamatan kita yang sentiasa kita memberikan sokongan kepada mereka. Sebab itu dalam bajet ini kita memberikan peruntukan pada mereka, masuk juga yang nanti mungkin Dr. Mariah akan sebut hubung dengan juga menguruskan anak-anak mereka di tadika dan sebagainya. Ini merupakan yang pertama. Yang kedua, yang di mana sasaran pertama ialah memberi penekanan kepada mereka-mereka yang terlibat langsung. Antaranya saya sebut tadi frontliners, menjaga kebajikan mereka dan juga supaya mereka terus dapat menumpukan perhatian kepada kerja mereka seharian yang sangat penting. Yang kedua yang akan terlibat langsung ialah mereka-mereka yang rakyat yang kita selalu panggil B40 ataupun yang masuklah yang di kalangan penjaja, di sekarang mereka yang tinggal di rumah murah ataupun PPR dan sebagainya, penjaja ataupun ini mereka terlibat langsung, terkesan kerana sebahagian besar mereka ini mendapat pendapatan harian. Jadi bila tidak dapat berusaha atau bekerja tu mereka tersekat itu sebab kita ada sediakan bakul makanan, food basket dan sebagainya, dan juga kita
kita bagi kelonggaran dari sewaan gerai dan sebagainya. Dan juga sewa rumah pun kita sama ada kita kecualikan, ada yang kita kecualikan, ada yang kita tangguhkan dulu sewaan rumah mereka. Ini untuk memberikan mereka sedikit relief ataupun kelapangan, kelegaan dalam menghadapi suasana pandemik ini. Itu antara yang pertama lah, mana aspek kebajikan dan keprihatinan atau kepedulian ini merupakan perkara yang pertama yang kita tekankan. Mungkin nanti dari segi perincian nanti kita boleh fikirlah. Termasuk juga warga tani. Ini masuk peringkat kedua. Peringkat kedua ni kita nak empower supaya walaupun dalam keadaan sekarang kita perlu memberikan ikannya ataupun dalam istilahnya fish tu, tapi rod itu pantang pancing tu pun kita kena jaga juga supaya mereka tidak terus bergantungan dengan kerajaan. Sebab itu daripada awal dulu di bawah macam saya bidang ni, saya punya skop ataupun portfolio saya berhubung dengan warga tani yang menyumbang kepada food security atau jaminan makanan kita, bekalan makanan. Mereka ini kita selain kita bagi juga food basket dan bantuan dalam bentuk sumbangan one off, kita juga sentiasa memberikan mereka suntikan rangsangan supaya mereka terus mengusahakan. Kalau pertanian tu kita bagi baja supaya mereka tidak perlu memikirkan lagi nak dapat mana duit nak beli baja ni, kita bagi supaya mereka terus menanam. Kepada yang penternak ikan ataupun ternak tanaman ruminan ataupun lembu kambing ni, kita bagi makanan binatang ini supaya mereka boleh dapat terus mengusahakan ternakan mereka dan juga belaan mereka ni. Kemudian yang nelayan pula kita bagi minyak, subsidi minyak. Banyak kali ni RM300 tu seorang untuk mereka terus menangkap ikan, dan selain daripada dapat hasil untuk keluarga mereka, mereka juga tidak perlu berterusan bergantungan dengan kerajaan. Ini benar-benar ni objektif kedua, to empower semualah, termasuk pejaja kecil. Kita bagi kelonggaran-kelonggaran setengah tu. Macam sekarang di bawah PBT pun kita bagi lesen sementara untuk mereka berniaga yang banyak sekali. Macam kalau saya tak tahu Dr. Sri Mariah punya DUN, tapi di DUN saya ada sekitar hampir kalau tak silap ada 200 ada lebih tersediakan tempat untuk peniaga sementara ini. Jadi ini antara. Dan yang ketiga tadi ialah aspek yang berkaitan dengan capacity building ataupun membina kepakaran, expertise banyak. Ini termasuklah yang benda berkait dengan perniagaan tadi tu, yang sebut dari segi teknologi digital, dari segi PDPP, pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran rumah, PDPR, yang kita di bawah kerajaan negeri pun ada. Kita punya penggunaan portal untuk e-learning dan sebagainya ni kita guna supaya pelajar-pelajar kita ataupun dalam segi teknikal ni, mereka akan terus memperkukuhkan, memperkasakan kefahaman dan ekspertis mereka dalam bidang-bidang berkaitan walaupun dalam keadaan macam ni. So mereka tidak ketinggalan dalam teknologi, dalam ilmu dan sebagainya supaya mereka berterusan. Jadi ini suatu perkara yang kita bagi keutamaan. Walaupun ada benda-benda lain yang kita buat, tapi kita keutamaan. Dan saya nak beritahu pada semua malam ni, para penonton semua, bahawa kerajaan negeri Selangor tidak terhad kat ini je. Dengan yang kita bentang bahawa ni 74 juta itu package kita Selangor. Kita akan ada lagi nanti. Kita akan meneliti banyak macam yang terbaru ni. Saya akan bawa dalam mesyuarat kerajaan juga. Kita telah meneliti dari segi pemasaran yang kita tak masuk kali ini. Yang bawah pertanian nanti saya akan kupas lah apa yang mesti kita teliti untuk dibawa lagi. Jadi dalam ringkasnya, dalam pendeknya, makna dia ini satu benda yang orang kata apa, yang berterusan, ada kesinambungan, ada dia punya sasarannya, dan dia akan berterusan. Kerajaan negeri kita sentiasa mengkaji, menilai apa lagi yang perlu kita bawa, kita akan bawa. Untuk yang pentingnya rakyat akan sentiasa terbela, dan juga aktiviti ekonomi ataupun aktiviti bagi membangunkan tahap kehidupan mereka pun tidak, kita cuba minimalkan impaknya. Kesan tu tetap ada, kita minimalkan supaya dalam new normal ini, normal yang baru ini, kita tidak akan terhalang atau terlalu terjejas dengan suasana COVID yang masih lagi agak serius ketika ini. Jadi itu untuk permulaannya saya. Terima kasih. Terima kasih Wabi Zaham atas kupasan pendahuluan yang cukup baik yang menyentuh tentang komprehensif
package kita Selangor yang telah diinisiatifkan oleh Kerajaan Negeri Selangor yang menyentuh tentang soal gambaran besar tentang soal menyentuh juga tentang pertanian, Internet of Things dan juga pembinaan kapasiti. Dan juga menyentuh tentang bahawa package ini bukan sekadar terhenti setakat ini tetapi juga akan diteruskan dengan mengambil kira di atas prinsip bahawa beban rakyat itu harus dikurangkan bagi mendepani cabaran COVID-19 ini. Jadi saya beralih kepada YB Dr. Siti Mariah. YB, antara portfolio YB tadi itu adalah kesihatan. Dan bila kita sebut kesihatan ni dalam keadaan sekarang ini YB, kita masih lagi dalam isu pandemik COVID-19 ini. Jadi boleh tak kalau YB berkongsi sedikit dengan rakan-rakan penonton dengan kita semua bahawa apakah sekarang ini status ataupun perkembangan isu ataupun kes COVID-19 di negeri Selangor ini dan juga menyentuh juga tentang Special Task Force for COVID STFC itu yang mungkin YB nak jelaskan kepada rakyat berkenaan dengan perkembangan kedua-dua isu ini. Silakan YB Dr. Siti Mariah. Terima kasih saudara YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk beberapa orang kata isu yang di bawah, terutama yang di bawah portfolio saya secara langsung ya. Baik, kita semua rakyat Selangor ni rasanya tahu dan juga acknowledge lah yang apa yang berlaku pandemik di dalam negara kita ini dah masuk setahun ya, dan Selangor di antara kalau tak duduk nombor 1, duduk nombor 2 di segi jumlah kes-kes positif COVID ini. Saya cuma ingin mengajak semua mengimbau kembali perjalanan pandemik ini, bagaimana kita sekarang berada di dalam gelombang ketiga ya. Kalau kita ingat apabila berlaku saja pandemik ini, tamat fasa pertama dan kemudian masuk fasa kedua itu, negeri Selangor telah lebih awal lagi menubuhkan Selangor Task Force for COVID kerana memang kita menjangka bahawa pandemik COVID ini akan berlarutan. Ya, kita menjangka, itu sebabnya program-program negeri Selangor mengambil kira ya, apa kita kata, mengimbangi antara kehidupan ataupun nyawa dan kehidupan itu sendiri. So we have to balance kita antara menjaga nyawa rakyat kita, tetapi pada masa yang sama kita nak memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan. Ya, tadi YB Arizam telah menerangkan program-program untuk meneruskan kehidupan kerana kita tahu negara Selangor sebuah negeri industri. Dan sekiranya aktiviti ekonomi kita terhenti, maka ini adalah satu perkara yang mungkin akan menyukarkan rakyat untuk bangun semula sekiranya ekonomi kita terhenti terus begitu. Jadi daripada awal untuk kita fahami, kalau pendengar dan penonton semua ingat, pada mula kita sudah ada fasa pertama. Pada ketika itu infeksi atau virus puncanya daripada orang luar masuk ke Malaysia ya. Pada fasa pertama, masa itu kalau ingat PH masih berkuasa ya. Kemudian bila masuk fasa kedua ya, dah masih lagi daripada luar dan mula terbentuk kluster-kluster dan sebagainya, namun kita dapat mengawalnya, kita dapat melandaikan keluk infeksi itu ya, dan agak bagus ya, sehinggalah selepas September apabila berlakunya pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah pada bulan ya, maka lepas itu mula meledak semula dan hingga hari ini ya, kita dapati bahawa kita masih lagi pada tahap yang tinggi dan yo-yo lah keadaannya. Tapi cuma sekarang kalau fasa 1 dan fasa 2 kesihatan gerak kerja kesihatan kita adalah untuk membendung infeksi ya, kita nak membendung jangkitan itu ke dalam masyarakat kita. Dan itu sebabnya PKP telah dikenakan dan kita dapati bahawa
kita dapat kontrol lah apabila diadakan PKP, kemudian kita ada PKPD di setengah tempat dan kemudian kita ada PKPP dan sebagainya. Namun apabila berlaku fasa kita panggil gelombang ketiga ini, kita kena faham bahawa infeksinya sekarang sudah berada di dalam komuniti. Ya, bukan lagi punca daripada orang luar. Makna dia, the virus is here with us. Kami di dalam STFC selalu menekankan bahawa the virus is already in the community. Jadi untuk menghapuskan virus ini secara absolute, secara mutlak adalah satu perkara yang agak orang kata panggil near impossible. Ya, dia akan menjadi satu masa nanti virus ini akan berada dalam komuniti seperti juga kuman-kuman ataupun bakteria dan juga virus-virus untuk penyakit-penyakit lain yang ada di dalam masyarakat kita, dan itu sebabnya sekarang dia pandemik. Satu hari kita harap tidak menjadi endemik. Endemik makna is always there. Ya, jadi kalau tidak dilakukan sesuatu, tidak diambilkan langkah-langkah tertentu, dia akan meletus menjadi epidemik. Ya. Jadi sekarang ini kita lihat di segi infeksinya, di segi positifnya. Jadi saya nak sebut positif negatif ni, saya nak terang sikitlah ya. Kita selalu mendengar tentang jenis-jenis pemeriksaan kita buat. Ada sedikit kecelaruan sebab bila orang tak faham kenapa ini berlaku. Pada peringkat awal dahulu, kita Kementerian Kesihatan mengambil pendirian hanya melaksanakan polymerase chain reaction test. Makna dia itu adalah test yang paling, orang kata paling muktamad lah, tapi ia mengambil masa. Ya, setelah kita mengambil swab, kita hantar ke makmal kebangsaan dan sebagainya, sekurang-kurangnya 3 hari. Ya, habis pendek 48 jam dan mungkin 72 jam dan sebagainya. Dan memang makmal kita kira penuh lah, banyak lah. Ya, kemudian kita ada fasa test yang seterusnya dan selalu disebut RTK positif. RTK iaitu rapid test kitnya, iaitu kita boleh mendapat natijah daripada swab kita tu dalam masa lebih kurang 45 minit begitu. Ya, jadi itulah yang mempercepatkan keputusan-keputusannya. Jadi apabila kita pergi kepada rapid test dan rule dia begini. Lagi ramai yang kita test, maka lagi tinggilah jumlahnya. Ya, sepatutnya dalam kita melaksanakan pengawalan ini, dia ada satu ruling dia panggil dalam epidemik, find, ya, test, ya, cari, test, lepas tu kita isolate, ya, dan kemudian kita support, ya. Jadi dia panggil FTTS, find, test, ada satu lagi T, saya lupa. Lepas tu isolate dan kemudian kita support. Jadi sekarang ini bila berlaku infeksi itu sudah ada dalam komuniti, kita banyak mendengar bahawa kita menyalahkan pekerja kelang, pekerja pembinaan, dan kita menyangkakan mereka inilah sumber daripada infeksi ini. Tapi sebenarnya mereka pun dapat dari komuniti. Ya, mereka dapat di komuniti kerana mereka tinggal dalam komuniti dan mereka pergi ke tempat-tempat seperti ke pasar dan sebagainya, sama dengan ahli komuniti yang lain. Ya, cuma malangnya mereka ini bila mereka balik dan mereka duduk di dalam rumah-rumah ataupun asrama-asrama yang mereka tak dapat mematuhi SOP itu dalam keadaan bersesak dan mungkin setengah kelang-kelang itu tidak mengamalkan dengan baik SOP yang telah digariskan, maka perebakan di antara pekerja-pekerja pembinaan dan juga pekerja-pekerja kelang ini sangat orang kata sangat cepat, dan terutama pula cara yang kita panggil majikan-majikan menangani pekerja-pekerja ini, terutamanya pekerja pembinaan, mereka ini bergerak daripada satu tempat ke satu tempat pembinaan yang lain, dan inilah menyebabkan perebakan yang agak pantas, ya, dan mungkin kerana terlalu lama ya kita dikenakan SOP dan sebagainya, maka kita pun tidak begitu vigilant, dan kerana sebab terpaksa kerja dan sebagainya, sedangkan kehidupan perlu diteruskan, dan kemudian kita lihat bahawa orang kata walaupun kita dalam masa PKP, pekerjaan terpaksa dibenarkan dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan
kawalan menjadi sukar, ya, dan apa yang kita ada sekarang adalah hasil sum, kita panggil apa yang ada. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya? Selangor mempunyai figure yang tinggi disebabkan kesesakannya. Ramai juga yang menyalahkan Selangor, katakan apa yang kita buat, kita punya angka masih tinggi, tapi kita kena ingat ya, Selangor adalah mempunyai penduduk 6.7 juta, ya, yang criss cross the country daripada Selangor ke negeri-negeri lain dan sebaliknya. Jadi itu sebabnya apabila infeksi dulu landingnya balik daripada Sabah, kita ada bah sana bah sini dan sebagainya, dan kemudian bila mereka ini juga pergi ke negeri-negeri lain juga akan juga mengalami apa yang dialami oleh Selangor. Cuma kerana kepadatan negeri Selangor ini sangat padat, ya, maka dan kilang-kilang kita banyak, industri kita banyak, maka inilah yang kita hadapi sekarang, ya. Jadi statistik kita berhenti dulu Dr. Mariah di sini. Kita akan bertanya lagi lanjut Dr. Mariah untuk soalan yang berikut. Terima kasih Dr. Mariah atas pencerahan yang saya kira banyak lagi perkara yang sedang dilakukan oleh STFC ini untuk menangani pandemik COVID-19 ini, khususnya di negeri Selangor ini, dan itu segala pendedahan yang dibuat oleh sebenarnya sepatutnya membuatkan kita supaya terus untuk menjaga diri kita dan juga persekitaran kita. Dan sebelum saya mengajukan soalan kepada YB Haji IR Izham Hashim, saya ingin mengajak semua rakan-rakan penonton supaya terus like, share dan follow page Amanah Negeri Selangor ini dan kongsikan perkara yang baik yang kita datangkan khas pada anda semua daripada kerajaan negeri Selangor ini. Jadi YB Izham, di awal tadi saya menyebut tentang jumlah 73.877 juta package kita Selangor yang diumumkan oleh Datuk Menteri Besar sebelum ini, dan kita bukan setakat hanya cakap tentang soal angka, ya YB Izham. Yang penting adalah bagaimana peruntukan itu turun kepada ataupun disalurkan ke bawah pada rakyat negeri Selangor ni, dan apakah mekanisme yang telah digunakan pakai oleh kerajaan negeri untuk menurunkan peruntukan itu kepada rakyat berdasarkan kepada segmennya itu, dan juga bagaimana cara untuk memohon ataupun memastikan bahawa di pihak rakyat ini kita dapat menikmati package yang telah ditawarkan, package kita Selangor yang telah ditawarkan oleh kerajaan negeri. Silakan YB Izham. Terima kasih Saudara Wawi. Bagaimana yang di soalan itu tadi ditanya tadi itu. Memang itu merupakan salah satu aspek, sebab tu kerajaan Selangor kita tidak berminat untuk nak buat peristiharan semata-mata untuk peristiharan untuk popular. Kita akan meneliti sebarang cadangan atau tawaran yang kita buat ini adalah benda yang praktikal, benda yang boleh kita laksanakan secara langsung kepada pihak-pihak yang kita sasarkan. Ini merupakan penting. Kalau sebab tu kita amount tu kadang-kadang tidaklah sebesar, kadang-kadang bagi sebuah negeri Selangor yang maju 78 juta mungkin taklah begitu besar, tapi bagi saya lah ya, tak begitu besar. Tapi kita yakin benda yang kita perincikan dalam package ini merupakan perkara yang praktikal dan menjadi mendesak dalam masa ini yang boleh membantu memberi kelegaan kepada rakyat. Sebab tu kita perhatikan daripada dulu. Dan pelaksanaan semua ini memang kita fikirkan terus. Mana dia contohnya macam pertanian, kalau kita nak bagi sumbangan, kita terus bekerjasama dengan jabatan-jabatan yang berkaitan. Kalau Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Pertanian Negeri Selangor, terus kita kena pasti dah. Dan mereka yang memerlukan sokongan atau memerlukan bantuan ini, kita terus buat perolehan dan terus hantar dalam masa yang sangat pendek. Ya, ini yang kita usahakan. Adalah benda yang perlu masa sikit, ada yang perlu dilambatkan sikit, ada yang perlu segera. Yang ini kita buat segera, macam food basket itu tidak jadi masalah. Memang kita terus buat perolehan dan kita agihkan. Contohnya macam peruntukan untuk adun-adun kita ada 100,000 setiap adun. Terus dah minggu lepas pun dah ada dah membuat pembelian dan mengedarkan. Saya sendiri di Pandan pun setiap minggu tu, setiap hari Ahad macam esok 1,000 package. Minggu lepas ada 500, sebelum tu 2,000 package dan sebagainya. Kita agih-agihkan terus. Ini peruntukan-peruntukan yang dah masuk dalam package kita Selangor dan boleh dilaksanakan terus. Jadi kita tidak
orang kata apa, drag the feet, tidak mengambil, tidak melambat-lambatkan, kerana kita faham rakyat memerlukan ketika yang masa inilah mereka memerlukan sokongan ini, dan kita percepatkan segala proses untuk membantu mereka. Cuma ada benda-benda yang lambat sikit, yang memerlukan penelitian. Sebagai contoh macam vaksin kan, tentulah makan masa sikit, proses-proses nak perolehan benda tu dibuat di luar negara dan sebagainya. Jadi ada benda-benda yang memerlukan masa, tapi sebahagian besar apa yang kita cadang ini merupakan perkara yang kita boleh buat dalam masa yang terdekat, yang kita dah sebahagian nak mula laksanakan. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Ilham atas jawapan yang agak tuntas terhadap persoalan yang diajukan sebentar tadi. Jadi kita beralih semula kepada Dr. Siti Mariah. Kita tahu bahawa pakej kita Selangor ni, Dr. Mariah, sebenarnya memang khususnya adalah untuk menangani isu pandemik COVID-19 ini, khususnya di Selangor ini, dan banyak peruntukan yang kita dapat lihat dalam pakej kita Selangor itu ditujukan ataupun diformulasikan khasnya untuk frontliners, untuk ujian-ujian saringan dan juga rakyat yang terjejas akibat pandemik ini. Sebagai salah seorang exco yang turut mendapat tugasan bagi menangani COVID-19 ini, YB Siti Mariah, boleh YB Siti Mariah jelaskan kepada rakan penonton mungkin satu persatu secara mungkin tuntas juga, apakah pakej kita Selangor ni yang terdapat di bawah portfolio yang berhormat Dr. Siti Mariah. Silakan Dr. Siti Mariah. Baik, di bawah portfolio saya, yang penting sekarang ni yang paling atas adalah kesihatan awam lah. Ya, dan memang paling penting sekarang kerana strategi negeri Selangor adalah untuk komplement Kementerian Kesihatan atau Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dalam membendung penularan COVID ini. Jadi saya sebut tadi, kita perlu mencari siapakah mereka-mereka yang ada virus ini, membawa virus ini, supaya kita dapat asingkan mereka daripada keluarga dan masyarakat. Ya, jadi kerajaan negeri telah memperuntukkan 5 juta untuk hanya screening untuk kita buat 6 juta. 6 kali 5. 6 ada. Saya nak cerita 5 ni hanya untuk beli RTK. Okay. Ya, untuk beli kita hanya membeli rapid test kit itu saja untuk memeriksa atau membuat saringan di dalam 50,000 rakyat, ya, yang bersasar lah. Kita bukan buat serambam itu, mesti bersasar. 1 juta lagi itu adalah untuk pengurusan seluruh program, kerana kita ada lagi satu program untuk kita membendung ataupun mengajak industri mengawal jangkitan itu from within, dalam syarikat-syarikat dan industri mereka. Jadi kita ada screening, dan sekarang ni sudah mula giat kita screen bersasar kumpulan-kumpulan seperti rumah warga mas. Ya, kita kena faham ya, kenapa kita buat di sini dan tidak di sini dan sebagainya. Kita beberapa minggu yang lepas kita buat di Kelang. Banyak ya, di Kelang kita buat kerana di situ di Kelang menjadi, kita panggil ignition center, ya, tempat yang di mana meletusnya jumlah yang ramai. Jadi maka saringan bersasar itu dilakukan di dalam komuniti-komuniti. Walaupun jumlah yang tinggi itu di dalam kelang-kelang, tapi kita kena ingat pekerjanya duduk di dalam komuniti. Jadi sudah tentu di dalam komuniti, masyarakat lain juga mungkin terkena jangkitan ini, dan true enough lah memang ada. Beza dia begini, kalau kita buat di kawasan yang cool case, ya, kita mungkin ada tak sampai 5% daripada yang kita saring itu ada positif. Tapi kalau kita buat di kawasan yang panas, kita mungkin ada 20% daripada yang disaring itu positif. Jadi apakah langkah seterusnya? Kerana kita tahu yang positif perlu diasingkan, dia perlu dimasukkan di pusat-pusat kuarantin dan sebagainya. Jadi kenal pasti awal, saring, dan kemudian masukkan mereka dalam my apps dan sebagainya untuk supaya mereka sudah tidak lagi membawa virus itu bersama dengan mereka. Lagi satu program yang kita guna dalam juga dalam 6 juta ini adalah untuk engage
kelang-kelang, ya, kerana kelang-kelang tempat bekerja ini adalah bukan sahaja pekerja asing, ya, yang bekerja di Kelang, juga pekerja warga negara kita, ya. Jadi kita tahu Kelang itu adalah enjin kepada negeri Selangor. Maka kita kalau boleh hendak menghalang daripada kelang-kelang terpaksa ditutup dan mereka boleh mengenal pasti awal. Jangan orang kata bila dia ada 1-2 kes positif apa patut dilakukan, dan sebelum dia meletup atau meledak begitu. Jadi kita ada satu program yang kita panggil prevention of outbreak at ignition sites, ya, yang itu kita engage di bawah STFC. Kita sudah ada STFO, iaitu Selangor Task Force Operation. Sebelum ni, setahun ini kita STFC merupakan think tank yang banyak memberi saranan kepada Datuk Menteri Besar dengan program-program yang lain juga apa nak bersedia. Misalnya STFC lah yang menyediakan garis panduan untuk rumah-rumah ibadat, taska dan sebagainya supaya kita dapat membuka tempat-tempat ini tetapi masih mematuhi SOP dan dapat kita mengekang penularan dengan cepat, ya. Jadi ini adalah jadi keseluruhan program itu tentulah tidak akan berkesan kalau kita tidak ada pendidikan, ya, tidak ada education, ya, tidak ada advocacy. Ini lagi satu aspek yang perlu kita sampaikan kepada rakyat negeri Selangor untuk mereka memahami program-program yang dilaksanakan. Ini adalah hanya untuk saringan dan untuk kita mengenal pasti siapa yang positif dan untuk memberi sokongan kepada mereka, ya. Dan program ini adalah selari dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan di bawah JKNS di negeri Selangor. So we work together, kita fill in the gaps di mana JKNS mungkin tidak dapat melakukannya disebabkan kekangan manpower dan sebagainya. Dan of course terakhir kini Menteri Besar telah juga mengumumkan tentang negeri Selangor berminat ataupun akan membeli vaksin, ya, untuk kita agihkan atau untuk kita berikan kepada rakyat kita. Untuk makluman semua, vaksin ini kita harap dapat diberikan bukan sahaja daripada negeri Selangor tetapi in combination dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Tujuan kita adalah untuk memberi vaksinasi ini kepada sekurang-kurangnya 75% ataupun 70% daripada negara kita, kerana dengan adanya 70% yang divaksin, maka keimunan 70% itu boleh meledakan ataupun menghalang virus itu daripada merebak di dalam negara kita, di dalam masyarakat kita. Jadi yang vaksin itulah mungkin akan apa orang kata dia punya jumlah pembelian vaksin ini akan sangat mengatasi pakej kita Selangor lah. Dia bukan 50 juta, mungkin 200-300 juta yang terpaksa kerajaan negeri Selangor sediakan untuk membeli vaksin. Ya, 320 juta. Baik. Saya cuma beri anggaran gitu saja dulu. Tetapi anggaran. Kalau anggaran itu, jadi kalau kita punya hasrat adalah semua rakyat yang boleh ambil vaksin boleh ambil vaksin. Cuma kita nak ingatkan, vaksin itu bukan silver bullet, bukan penyelesaian orang kata penyelesaian 100% kepada pandemik COVID. Kerana orang yang telah menerima vaksin juga boleh masih menjadi spreader ataupun pembawa virus itu di dalamnya. Ya, jadi dan juga kita kena ingat kenapa 70%, 75%, kerana yang berumur 18 tahun ke bawah tidak boleh lagi menerima vaksinnya, sebab bukan kerana kita ini, kerana kajian kepada umur bawah umur 18 ni belum dilakukan kajian klinikal ini, termasuklah kanak-kanak, semua mereka tidak dapat menerima. Jadi kita kena ingat walaupun sebahagian daripada masyarakat ini akan imun, ya, kepada virus COVID ini, tetapi sebahagian masyarakat kita lagi masih tidak terlindung. Jadi amalan SOP itu perlu kita teruskan. Saya ingatkan sampai akhir 2021 saja, Wawi, mungkin sampai 2022. Ya, ini adalah penting untuk kita fahami dinamik COVID ini, dan inilah norma baru yang terpaksa kita harungi, mungkin more than a year more, mungkin 2 tahun, mungkin more than that, kita tidak tahu. Jadi
apa yang kita harapkan sekarang ini. Kita sekarang di fasa mitigasi, Wawi. Makna dia kalau hari itu setakat nak menghalang daripada perrebatan, sekarang kita nak menghalang daripada kematian. Ya, ini kita kena faham ya. Siapa yang sangat-sangat vulnerable kepada COVID ini, kalau kita kaji sekarang kita ada 700 lebih kematian disebabkan COVID, hampir ke semua kes yang meninggal itu ada kencing manis. Ada morbid, ada penyakit-penyakit morbid. Pertama kencing manis, kedua buah pinggang, ya, penyakit buah pinggang, darah tinggi, dan juga penyakit jantung dan lain-lain penyakit yang menyebabkan keimunan tubuh kita rendah, maka dia tidak boleh lawan dengan virus COVID yang mungkin tidak bahaya kepada orang muda dan kuat dan sihat, tetapi bahaya kepada primorbid dan warga emas. Jadi sekarang ni adalah fasa kita melindungi warga emas dan mereka-mereka yang primorbid ini. Itu sebabnya saya paling risau semasa PKP hari itu pun. Sebelum masuk PKP, saya selalu jumpa orang panggil orang pencen duduk banyak berborak-borak di restoran, gerai dan sebagainya. So jadi borak-borak ni adalah di antara perkara yang kita takuti sebab kontak itu boleh menyebabkan jangkitan. Jadi ini adalah itu 6 juta hanya setakat saringan dan management of the ni. Tapi kita ada lagi misalnya Datuk Seri Menteri Besar telah mengumumkan sekali lagi iaitu 1 juta untuk penjagaan anak-anak frontliners dan 2 hari yang lepas Datuk Menteri Besar telah meresmikan satu pusat penjagaan anak-anak frontliners yang di MAEPS tu ada lebih dekat 1,000 orang lebih lah ya, dan mereka memerlukan, anak-anak mereka perlu pergi ke tempat-tempat penjagaan supaya mereka dapat bekerja dengan tenang ya. Selain daripada itu, saya kira kerajaan negeri ni banyak play by the ear jugalah. Apa-apa kesusahan yang dihadapi oleh rakyat dan kita bawa dan terus akan kita bincangkan dalam mesyuarat kita untuk kita dan ya. Terima kasih Encik Maria. Ada 2 perkara penting yang menarik yang saya dapat tangkap daripada jawapan Semarian tadi. Itu yang pertama tadi, betapa besarnya peranan dan faktor Negeri Selangor itu di bawah kerajaan Bertadbir dan Pakatan Harapan itu dalam menyumbangkan kepada lebih kurang 75% untuk vaksinasi kita di peringkat kebangsaan. Dan itu satu perkara yang paling penting sebenarnya yang harus diketahui oleh rakyat Negeri Selangor ini. Dan Wabi, nak correct, bukan 70% daripada kepada kerajaan negeri, tidak. Maksud saya kita perlu vaksin 75% daripada population. Jadi kerajaan negeri Selangor komitmen ya, kerajaan pusat, kerana begini, saya lupa kita hanya bercakap mengenai frontliners, orang-orang yang vulnerable dan juga rakyat biasa. Kita lupa terutama negeri Selangor kita ada satu populasi yang agak besar pekerja asing dan juga ya. 2 kategori ini kita bimbangi juga kerana sekiranya kita tidak menjaga mereka juga, maka letusan ataupun outbreak can occur within them and then spread again into the society. Ya, dia boleh merebak semula. Jadi kerajaan Selangor bukan sahaja jaga rakyat tempatan, kita juga terpaksa for the good of others kena juga memikirkan rakyat-rakyat negara lain duduk di negeri Selangor. Maksudnya kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor juga turut membantu usaha kerajaan persekutuan untuk untuk mengurangkan pandemik COVID-19 ini dan betapa pentingnya, saya tekankan sekali lagi Dr. Siti Maria dan rakan-rakan penuntut semua, pentingnya peranan kerajaan Negeri Selangor dalam membantu untuk menangani isu pandemik COVID-19 ini di peringkat keseluruhan negara kita. Dan satu benda, kalau ikut kesihatan ini memang di bawah KKM. Ya, kita hanya mempunyai peranan komplement ya, tetapi kerajaan negeri mengambil tanggungjawab untuk kita bersama-sama dengan KKM itu, kita membendungnya bersamalah. Ya, dan juga yang seperkara lagi adalah vaksinasi itu adalah bukan jawapan ataupun penyelesaian yang tuntas ataupun komprehensif untuk kita mengatasi pandemik COVID-19 ini. Maksudnya norma baru dan SOP itu harus kita jadikan amalan dalam
kehidupan seharian kita. Dan kita beralih pada YB, Al-Haji Izham. YB merupakan exco pertanian, dan yang episod yang lepas kita dah bicara agak panjang berkenaan isu pertanian di bawah YB. Tetapi pada episod kali ini YB, kita nak menjurus kepada portfolio pertanian YB dalam konteks menangani COVID-19 ini, khususnya bila kita cakap tentang soal peruntukan yang diberikan oleh kerajaan negeri itu sebanyak RM2 juta, khususnya untuk menangani masalah ataupun isu pandemik ini terhadap warga tani. Jadi sebagai exco, kita percaya bahawa YB ada satu dasar untuk terhadap warga tani yang ada di seluruh negeri Selangor ini, dan adakah peruntukan RM2 juta itu YB ada satu yang mencukupi? Mungkin agak kecil, tetapi banyak benda yang mungkin dalam perancangan YB itu boleh YB perincikan inisiatif RM2 juta warga tani itu tu dalam package kita Selangor ini. Silakan YB Izham. Terima kasih Wawi. Benar, sebenarnya saya nak sebut di sini bahawa peruntukan 2 juta ini adalah peruntukan yang khusus kita perkenalkan bagi package Selangor kita Selangor ni. Tujuan dia ialah untuk disesuaikan dengan keperluan semasa. Jadi tentang bajet pertanian ni sebenarnya jauh lebih besar sebenarnya ya. Dan Jabatan Pertanian Selangor sendiri pun untuk pembangunan kita bagi lebih 12 juta setiap tahun untuk mereka kendalikan juga program-program ataupun projek-projek yang berkaitan dengan pertanian untuk rakyat negeri Selangor. Begitu juga jabatan-jabatan lain, ada banyak lagi peruntukannya. Ini bukan satu perkara yang 2 juta ini adalah merupakan suntikan tambahan sebenarnya yang kita bawa mengambil kira keperluan semasa. Dan ada lagi sebenarnya, ada lagi yang kita sedang teliti. Sebab kali ini kita kena ingat, bila kita bercakap mengenai pertanian ataupun asas tani ini, saya melihat dalam dasar kita ialah dasar ketiga saya itu, ialah kita mesti melihat dia punya supply chain itu ataupun rantaian bekalan itu. Mana daripada proses penyediaan tanah, benih ataupun baka, produksinya atau pengeluarannya, penyimpanan, pengedaran dan juga pemasaran. Kita kena lihat semua. Sekarang ni apa yang berlaku ialah apabila berlaku suasana yang begini, kita kena pertamanya pastikan bahawa kita mempunyai makanan yang mencukupi. Makanan dia kalau kita lihat kategori dia ada 4. Kategori dia ada 4, iaitu pertama paling kurang pun 3 lah. Pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat ni sumber utama ialah beras lah. Beras, kemudian sokongan lain adalah jagung, ubi dan sebagainya. Tapi beras merupakan, dan juga roti lah, itu daripada gandum. Itu yang pertama kita kena pastikan karbohidrat ini ada dan mencukupi. Yang kedua adalah protein. Protein perlu juga digandingkan dengan karbohidrat ini, iaitu yang melibatkan seperti daging, ikan dan sebagainya. Ini pun kena diambil pertimbangan. Dan ketiga ni iaitu yang juga kadang-kadang orang rasa tak penting, sebenarnya penting. Itu ialah dari segi zat garam galian dan sebagainya dan vitamin. Ini terdapat dalam sayur dan buah-buahan yang kita perlu juga terus menerus memastikan wujudannya. Jadi gandingan 3 ini perlu diberi tumpuan sama ada kita dapat kekalkan pengeluaran dalam negeri Selangor atau kita perlu ambil daripada luar. Luar ni mana luar daripada negeri Selangor dan luar daripada negara. Sebab kita mengimport makanan terlalu tinggi lebih pada 50 bilion setahun negara mengimport makanan. Dan daripada 50 bilion ini 7.5 bilion ringgit itu adalah daripada sayur dan buah-buahan. Jadi memang tinggi pergantungan kita. Tetapi masalah kita bila kita mengendalikan negeri yang maju macam Selangor. Saya bila jadi exco, saya perhati keupayaan kita untuk menguruskan jenis tanaman dan sebagainya ini satu perkara yang dalam proses. Dia makan masa kerana apa? Negerinya luas dan kita ramai usahawan tani kita yang ramai. Kita kadang-kadang dia tanam tu, dia ikut suka dia tanam ataupun dia ikut kawan dia. Jadi bila berlaku krisis macam ni, contoh baru ni, timun. Timun sekarang jatuh hingga 40 sen 1 kilo. Yeah. Jadi tidak akan merugikan. Jadi kita terpaksa ambil langkah-langkah dalam masa ni untuk membeli. Itu yang kita tengah rancang. Saya tak umumkan dalam 2 juta tu. Ini kita tengah rancang. Tahun lepas kita buat. Kita beli lambakan ini supaya kita dapat agih-agihkan. Kerana mereka menanam mengikut apa yang mereka rasa sesuai. Jadi tidak ada panduan
umum dari segi pasaran, keperluan dan apa sebagainya itu tidak begitu cantik. Sama juga cili contohnya. Kadang-kadang harga terlalu tinggi, kadang-kadang jatuh kelambakan. Jadi kita kena keseimbangan inilah yang saya sedang dalam proses pembinaan sejak 2 tahun ini. Dan dia memerlukan pembinaan database maklumat, bekalan maklumat yang lengkap. Kalau baru dia tahu. Kadang-kadang kita kata tanah di Selangor ni, kalau kita nak tanya cili berapa tan keluaran di Selangor, kita tak ada maklumat tepat sebenarnya. Kerana apa, tempat yang dulu tanam cili kalau pergi sekarang dah tak ada cili dah. Dia tanam benda lain. Dalam masa beberapa bulan ni dia dah tukar. Jadi ini menjadi satu dilema yang besar sebenarnya dalam kita nak menguruskan supaya kalau kita boleh data up to date. Kerajaan ini Selangor dalam proses di bawah Smart Selangor ni untuk memastikan setiap hari kita ada maklumat lengkap apa pengeluaran tanian, produk pertanian dalam negeri dan juga produk asas tani yang diproses. Supaya kita boleh matchkan, kita boleh ketemukan antara pengeluar bahan mentah dan yang nak proses. Jadi yang mana kekurangan itu kita boleh tampung sama ada orang lain tanam lagi atau kita import. Ini yang kita perlukan di negeri Selangor. Dan sebab itulah proses yang kita bantu ini lebih kepada keperluan segera untuk memastikan mereka tidak berhenti daripada menjalankan aktiviti disebabkan kekangan ini. Contoh timun tadi. Kalau ikut timun ni dia nak tanam balik tak boleh dah, tak ada duit sebab dah murah. Jadi dia modal dia habis. Saya bagi makluman pada semua, pada penonton malam ni. Bila berlaku pandemik tahun lepas, bulan 3, 4, 5, 6 tu. Sebelum itu kita punya industri asas tani kita yang berdaftar dengan kita ada 1,200 yang buat krepek, yang buat frozen food, yang buat mie, yang buat macam-macam lah makanan-makanan proses yang base kat rumah ataupun kilang-kilang yang kecil. Bila habis pandemik 3 bulan, kita semak balik daripada 1,200 tinggal 400 saja. Yang lain tutup kedai. Sebab dia tak boleh bertahan. Dan duit dia modal dia tu, pusingan tu dah digunakan untuk keperluan harian keluarga. Jadi bila dia nak mula balik, dia dah tak ada modal dah. Jadi mereka ada kepakaran tapi tak ada modal. Dan inilah saya bincang baru ni dengan Yang Berhormat Puan Hajar Rozia yang menjaga portfolio keusahawanan ni. Kita akan bincang macam mana kita nak hidupkan balik mereka ini dari segi bisnes dia supaya mereka dengan modal awal sebenarnya mereka bukan perlu besar pun, dalam 3,000 dah boleh dah. Tapi ramai mereka ni. Masuk pasar tani bawah ni, bila kita mula buka balik di Shah Alam, kita dapati daripada 180 tu tinggal 80 je. Yang lain tak boleh nak modal sebab modal dia dah digunakan untuk kehidupan mereka. Tadi tak ada modal, jadi kita akan bantu untuk naikkan balik dan supaya mereka dapat meneruskan aktiviti. Ini antara perkara-perkara yang saya sebutlah sebab jadi 2 juta tu tak cover tu. 2 juta ni hanya untuk makanan, bakul makanan dan juga untuk 7,000 pack itu yang kita akan dah mula buat pembelian, kita akan agihkan minggu depan dari seluruh Selangor. Yang selebihnya ialah untuk membantu yang saya sebut tadi, nelayan, kita bagi untuk peternak, untuk petani, untuk industri asas tani ni yang proses-proses kecil ni kita bagi dalam bentuk tepung, kita belikan tepung untuk dia gula atau keperluan yang mereka perlu untuk bahan mentah untuk mereka meneruskan aktiviti perniagaan mereka. Ini antara yang peringkat awal dan kita akan ada lagi insya-Allah sebagaimana tahun lepas untuk kita teruskan lagi. Ya, terima kasih Habib Haji Izham. Maksudnya 2 juta itu adalah penerusan kepada saya kira perancangan sedia ada di bawah portfolio YB untuk menangani isu warga tani di bawah kerajaan Negeri Selangor ni, dan kita percaya bahawa perancangan yang telah dibuat oleh pihak YB di bawah portfolio pertanian itu akan dapat terus melestarikan warga tani kita dalam mendepani masalah ataupun isu COVID-19 di negeri Selangor ini. Jadi saya berpindah kembali kepada Dr. Siti Mariah. YB Dr. Siti Mariah, di awal tadi tu kita menyentuh juga, YB sentuh tentang soal frontliners, barisan hadapan yang merupakan satu entiti yang penting dalam usaha kita untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Kalau kita lihat, kita zoom in kan Dr. Siti Mariah kepada pakej kita Selangor itu, peruntukan sebanyak RM2 juta telah disalurkan, RM3 juta telah disalurkan bagi bantuan makanan untuk frontliners dan juga RM1 juta inisiatif untuk peduli anak barisan harapan. Tetapi persoalannya, apakah kriteria ataupun kategori frontliners itu? Saya ada terbaca di Facebook YB Dr. Siti Mariah bahawa ada yang mengatakan bahawa
cleaner itu pun sama ada di hospital dan juga di pusat kuarantin itu juga sepatutnya juga dikategorikan juga sebagai frontliner. Jadi mungkin boleh Dr. Siti Mariah memberikan pencerahan kepada kita berkenaan soal frontliners ini, Dr. Siti Mariah. Silakan Dr. Siti Mariah. Sebenarnya saya mengalami persoalan ini masa dahulu bila kita nak buat package untuk penjagaan anak frontliners. Jadi siapakah yang menasikan frontliners ini? Sebenarnya MKN yang menentukan siapa yang dikatakan frontliners ini. Ya, memang betul kalau kita tengok cleaners dan sebagainya, walaupun pandemik, mereka tetap datang bekerja kerana perlu untuk mereka menjaga kebersihan itu. Saya tak pasti sama ada di dalam kita bila macam dibuat taska untuk frontliners, saya tak pasti sama ada tempat itu, misalnya kita ada di JKNS, kita ada di MAEPS, kita ada di hospital, kita ada semua tempat ini. Sama ada anak-anak daripada cleaners juga dihantar ke situ, wallahu alam, sebab saya tidak dapat komplain itu directly kepada saya, ya. Dan juga sebahagian besar daripada cleaners kita ini terdiri daripada pekerja asing, contract workers pekerja asing. Mungkin itulah mungkin mereka berkeluarga, mungkin tidak, itu maklumat yang tidak kita ada bersama kita. Namun setakat ini saya belum dapat lagi aduan yang ini adalah masalahnya lah. Wallahu alam, kalau saya dapat saya akan bawa, dan kita perlu figures sebenarnya berapa apakah kedudukan mereka, berapa ramai dan sebagainya. Ya. Ya, okey. Baru kita maksudnya jelas di sini bahawa isu frontliners itu sendiri pun masih lagi belum kupas ataupun belum diberikan pendefinisian, dan memang memerlukan panduan daripada Majlis Keselamatan Negara seperti mana yang telah diutarakan oleh Habib Dr. Mariah. Ya. Di kalangan yang kita rasa frontliners pun, sebab yang membuat keputusan siapa frontliners itu adalah pentadbiran masing-masing. Misalnya apabila kita membuka, kita nak bagi bantuan untuk penjagaan, ya, yuran subsidi sikit, kita mendapati bahawa sedikit sangat yang memohon masa itu sebabnya sekarang ini program daripada bantuan khas kepada mereka yang ada anak-anak ni untuk hantar ke taska, mendirikan ataupun untuk menyokong support taska dan pusat-pusat penjagaan anak. Kerana yang menentukan siapa frontliners are their bosses, not us, ya. Jadi perlunya satu keseragaman dalam konteks pendefinisian frontliners dalam konteks mendepani COVID-19 ini, Dr. Siti Mariah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan penonton, saya ingin sekali lagi mengajak anda supaya terus like, share dan follow page Amanah Negeri Selangor bagi berkongsikan perkara-perkara ataupun program-program yang telah dibawa oleh Kerajaan Selangor ni, khususnya bagi manfaat rakyat negeri Selangor khususnya. Dan Habib Haji Zaham, antara isu ataupun bidang yang terkesan daripada COVID-19 ini adalah dalam soal pendidikan, khususnya mahasiswa dan juga pelajar sekolah. Dan kita baca di muka-muka berita mutakhir ini bahawa terdapat seolah-olah macam satu kesamaran dan kesukaran mahasiswa ataupun anak-anak dalam mendepani isu pendidikan, khususnya bila kita cakap tentang soal PDPR yang YB Haji Zaham sebut di awal tadi itu, yang kita cakap tentang soal tidak cukupan gadget ataupun peranti internet berkelajuan tinggi, yang nampak masih ramai lagi bapa yang tak mampu untuk nak sediakan prasarana bagi menangani isu pendidikan anak-anak mereka di rumah. Jadi apakah komen YB berkenaan isu ini, dan adakah terdapat peruntukan daripada kerajaan negeri ini untuk menangani isu ini, YB Haji Zaham? Silakan YB. Terima kasih YB sekali lagi. Ini memanglah portfolio dia bawa Yang Mohd Datuk Menteri Besar yang merupakan perkara yang kita bincang juga dari semasa ke semasa dalam mesyuarat Exco, tentang dia melibatkan ramai pihak, ya. Bila anak-anak ini tidak dapat bersekolah sebagaimana biasa, maka tentulah ibu bapa akan terkesan
Jadi kita pun masih lagi sebahagian besar ni masih lagi mempunyai anak-anak kecil yang belajar dan yang ada universiti dan sebagainya juga terkesan. Jadi tentu kerajaan negeri memberi perhatian sebab tu dari bawah yang package kita ni kita ada masih lagi menyentuh tentang isu portal pusat tuition kita ini dari segi diteruskan. Sebab kita bincang ada dua kaedah. Satu kaedah ialah pembelajaran yang dibuat melalui TV. Satu lagi ialah pembelajaran secara atas talian yang merupakan sangat popular kebelakangan ini. Dan itu pun kita bincang bagaimana melibatkan dua aspek teknikal lah. Pertama ialah gadget itu sendiri. Yang kedua ialah dia punya connectivity dia. Dia punya bahasa Melayu saya tak tahu dia adalah connectivity ni atau broadband lah. Keterhubungan. Kalau kata apa. Tapi itulah hakikatnya itu yang menjadi dan memang infra digital ni memang skop di bawah saya untuk kita dan kita telah meneliti beberapa perkara yang boleh dibuat. Saya pun faham kerajaan pusat pun ada menyediakan percuma iaitu untuk PDPR ini satu gigabyte satu sehari untuk kegunaan online punya education ini selama mana 30 untuk 30 gig untuk satu bulan sehingga dipanjangkan hingga April tahun ini. Tapi itu hanya khusus untuk pembelajaran sajalah, tidak melibatkan penggunaan untuk benda-benda lain. Social media tak boleh lah. Social media, video streaming tak boleh. Jadi ada kekangan di situ dan cuma sekarang ni kebelakangan ini bila kita berbincang mengenai gadget, kita dapati kita menghadapi masalah yang besar. Kerana apa? Walaupun ada setengah parent berkemampuan tapi stok tak banyak sekarang dia. Boleh kata susah nak dapat kan. Yang second hand punya pun yang tak ada, habis. Diraih, dibeli oleh semua untuk Jadi kita sedang berbincang juga dengan beberapa pihak untuk kita kenal pasti bagaimana kita nak dapatkan tablet. Kalau untuk sekolah tu kalau rasa tablet pun dah cukup lah. Tapi kalau masuk universiti ni dia kurang-kurangnya laptop lah untuk diperlukan untuk mereka. Dan kita ada menerima permohonan dan tentulah keutamaan kita kepada yang B40 ni yang betul-betul memerlukan untuk kita panjangkan. Tapi dalam pakej ini tidak kita menyebut ini. Kita ada bincang baru ni, saya bawa isu ni. Dan kita sedang meneliti kaedah terbaik untuk kita bantu Tapi di peringkat adun masing-masing ataupun Dewan Negeri masing-masing memang ada dah usaha-usaha untuk membeli dan membantu sebahagian daripada rakyat yang memerlukan ini sebab kos dia tinggi. Kalau yang baru tu tablet saya rasa dalam sekitar RM600 lah. Untuk kita ni kalau laptop itu dalam 1,200 boleh dapat yang bagusnya. Jadi tentulah satu angka yang besar tapi kita orang kata apa kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Kita tetap melaksanakan untuk kita beli, kita perkenalkan dan insya-Allah dan saya sudah baru ni ada perbincangan. Saya benda ni baru lagi saya akan bawa dalam mesyuarat Expo kali ni. Nanti kita mendapat tawaran daripada pihak Telekom Malaysia untuk kita package yang setahunan itu yang mobile punya internet tu dia sekarang ni harga package dia 59. Ini siapa pun tak tahu ni saya bercerita ni kita belum bincang lanjut ni sebab saya beritahu awal ni antara usaha-usaha kita lah. Jadi dia boleh bekerjasama dengan kita boleh bagi kepada yang mereka ada kemampuan sikit lah. Kita akan bagi untuk setahun tu kita boleh bagi dia ada minimum kontrak dia setahun lah. Maknanya setiap bulan 59. Kita boleh bagi 2 bulan percuma. Maknanya dia diskaun 2 bulan. Jadi dia hanya perlu bayar untuk 10 bulan saja. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita sedang finalisekan dan kita akan bawa kepada kelulusan untuk kurang-kurangnya bagi menangani isu-isu connectivity ini di kalangan anak-anak yang B40 terutamanya lah yang ataupun yang lower medium class, lower medium yang kategori ini yang kita perlu bagi sokongan juga supaya anak-anak mereka dapat meneruskan pembelajaran itu. Ini antara yang gadget tu pun kita dah bincang. Ini saya akan bawa lagi isu ni dengan Yang Amat Berhormat untuk kita sebab dia bawa portfolio dia lah. Memang ada bincang tapi tidak ada konklusif tidak ada keputusan muktamad lagi berhubung dengan bagaimana kita nak bantu. Cuma sekarang ni yang ada dibuat di peringkat YB Wakil Rakyat masing-masing lah yang ada dah sudah membeli
Dan juga adalah sumbangan-sumbangan daripada pihak-pihak swasta yang memberikan juga untuk kita agih-agihkan. Ini yang sedang kita buat. Okey, terima kasih Wabi Dr. Izham. Jadi untuk makluman para panelis kita pada malam ni, rakan-rakan penonton, kita juga turut cuba untuk mendapatkan persoalan ataupun komen daripada netizen kita berkenaan dengan isu yang kita bincangkan ataupun topik yang kita bincangkan pada malam ni, dan kita ada dapat beberapa komen ataupun respon daripada netizen kita yang saya akan bacakan, yang kita dah pilih dan kita akan sesuaikan dengan panelis pada malam ni. Jadi pertamanya saya nak tunjukkan kepada cadangkan selangkah sungguh-sungguh selangkah jika pihak kerajaan negeri tidak dapat data lengkap perkembangan COVID-19 dan menyukarkan kerajaan negeri mengawal COVID dengan lebih teratur dan baik. Mungkin boleh Wabi Dr. Siti Mariah kupas isu berkenaan dengan komen daripada Cik Mukharin ni. Silakan Wabi Dr. Siti Mariah. Ya, saya sebut sekali lalu tadi. Sebenarnya semasa STFC mulakan dulu, kita paling awal makna menggunakan sistem teknologi AI ni melalui sistem selangkah untuk contact tracing, ya, seawal bulan Mac 2020 lagi, ya, kita telah mulakan. Ya, teknologi ini sangat penting untuk kita mengesan kontak kepada orang-orang yang positif, tetapi dia juga memerlukan data, ya, dan pada awal kita mulakan dulu, sebab kita mulakan dulu, maka semua premis dan sebagainya, semua agensi yang semua kita minta pasang selangkah, dan kita hanya perlu scan untuk memberitahu bahawa kita telah berada di tempat ini, ya. Dan perkara ini lepas tu kita juga dapat maklumat, ya, secara tidak langsung tentang kes-kes yang berlaku. Daripada situlah selangkah dapat forecast, ya, dapat predict di mana bagaimana ataupun ke arah mana COVID-19 akan merebak, ya. Maka kita lihat dulu masa mula-mula kita buat di Kuala Langat, screening di kawasan-kawasan tertentu dan kita pick up cases dan sebagainya. Itu betul, memang betul. Tapi malangnya lepas itu, malang untuk rakyat kita lah apabila MySejahtera yang datang kemudian itu diwajibkan kepada semua premis perniagaan dan mana-mana premis yang beroperasi, maka ramai yang tidak mahu menggunakan kedua-duanya sekali dan hanya menggunakan MySejahtera. Ya, jadi selangkah tu penggunaan selangkah menurun, dan pada awalnya bila penggunaan kita tinggi, kes kita rendah di Selangor, dan apabila tidak digunakan sebaliknya pula berlaku. Tambahan pula bila lepas September tahun lepas, bila selangkah tidak lagi digunakan dengan meluas, maka detection ataupun pengesanan kontak-kontak ini menjadi lambat, malah mungkin dilakukan secara manual. Attempt kita pada peringkat awal untuk mengintegrasikan selangkah dengan MySejahtera itu memang ada kekangan, tapi alhamdulillah, saya nak bagi berita baik ini. Alhamdulillah, dalam perjumpaan kita dengan YB Menteri Kesihatan pada hari Selasa lepas, ya, alhamdulillah dia bersetuju, dan kita akan insya-Allah hari Isnin ini akan menyelaraskan semula dengan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor untuk menggunakan selangkah sebagai kita panggil application untuk kita mendaftarkan semua kes-kes yang pergi untuk buat saringan, dan dapat itu dengan secara automatiknya dapat juga mendaftarkan mereka di dalam sistem Kementerian Kesihatan. Kita akan sambungkan insya-Allah. Itulah doa kita, dan setakat ini kita nampak perkembangan itu baik, dan sebenarnya sistem selangkah ini banyak kegunaannya, ya. Dan Negeri Selangor memang merancang untuk menggunakan sistem selangkah ini untuk buat mapping negeri kita ini. Saya sendiri dalam kesihatan excited sebab lepas ini kita akan tahu tempat-tempat mana yang mempunyai kes-kes non-communicable diseases, kat mana yang banyak dengue. Walaupun kita sudah ada data itu di dalam orang kata di dalam
dalam print form ataupun dalam slide, tetapi dia tidak sama apabila kita menggunakan selangkah. Dia boleh memberi satu picture ataupun satu gambaran yang makro, ya, dan memudahkan kita untuk membuat perancangan. Ini penting, ya, kegunaan selangkah dalam perancangan gerak kerja kita, kerana kita tak mungkin nak saring seluruh Selangor serentak ataupun kita tak ada kemampuan. Tetapi apabila kita melakukan pemetaan dan dapat membuat prediction ini, jadi itu sebabnya kita sekarang kata kita buat saringan bersasar, ya, bukanlah saringan secara ad hoc tetapi saringan secara bersasar. Terima kasih kerana bertanya hal ini. Saya tadi terlupa untuk menyebut mengenai selangkah. Okey, malah Saudara Wawi dah hilang. Minta maaf, ada teknikal sikit. Minta maaf bagi kedua-dua rakan panelis. Jadi sekira saya terputus sekejap tadi tu. Mungkin Dr. Wabi Siti Mara dah jelaskan berkenaan dengan isu selangkah tadi yang telah diutarakan oleh Encik Muhammad Bukhari tadi. Jadi saya pergi kepada Dr. Wabi Raji Izham berkenaan dengan soalan yang diutarakan oleh netizen kita. Iaitu daripada Encik Muhammad Bukhari juga. Beliau menyatakan tentang permohonan untuk memohon jasa baik untuk melihat isu-isu peniaga di kompleks milik PKNS. Seperti kompleks PKNS di Bangi dan Shah Alam dan lain-lain, yang kebanyakan adalah pemain industri IKS yang sangat terkesan dengan COVID-19 ini. Mungkin YB Raji Izham merespon sikit berkenaan dengan isu ini. Silakan YB. Saya rasa sebab ni saya jawab tu, ada 2-3 tu yang berkait dengan saya tu. Satu lagi daripada Cikgu Mohtar tu. Boleh. Daripada Afiqah ni, daripada orang Pandan ni. Jadi berkait, dia macam ni ya. Memang semua terkesan sebenarnya dalam suasana pandemik ini. Kita tak boleh nafikan, sebahagian besar, boleh kita hampir semua lah, sedikit sebanyak terkesan dengan macam mana saya sebut tadi, bahawa di kalangan usahawan-usahawan ataupun agropreneur kita, usahawan-usahawan tani dan usahawan industri asas tani kita, termasuk IKS, semua terkesan. Sebab tu saya sebut tadi, kadang-kadang yang pasal tani yang didaftar dengan kita daripada 1,200, lepas 3 bulan je tinggal 400 peserta yang tinggal yang masih aktif. Yang lain kerana berbagai kekangan segi pemasaran. Sebab tu Kerajaan Negeri Selangor, kita tidak melihat sebagai bantuan one off tu kita usahakan. Tetapi dalam kita mengurangkan sewa ataupun kita kecualikan sewa sebagainya. Tetapi yang penting kita nak ke depan ni, sebab benda ni macam Dr. Siti Mara sebut tadi, kita nak kena biasakan dengan new normal ini. Kemungkinan besar kita akan berlanjutan dengan vaksin pun, utamanya vaksin ini sendiri akan sampai berperingkat-peringkat, tak akan semua boleh dapat dalam masa segera. Sampai hujung tahun ini pun saya tak tahu berapa persen yang akan dapat. Jadi dia akan berlarutan satu. Lagi satu, kalau kita buat vaksinasi tidak menjamin 100% kita kembali kepada normal yang dulu. Yang keadaan yang biasa kita dulu. Macam sembang-sembang kedai kopi ni memang satu tradisi kita yang susah nak sebuah benda tu, tapi nak kena biasakan macam mana nak hadapi. Jadi sama dalam perniagaan. Sebab itu kita melancarkan rakan digital dan sebagainya, e-digital atau e-commerce ini, di mana kita dah berapa kali buat, memang sambutan sangat luar biasa. Macam kali ini sasaran kita untuk Tambah Cina ni 25,000. Jadi kita ambil kesempatan itu, kita bagi cashback, insentif keuangan, voucher, siapa beli, Kerajaan Negeri Selangor bagi 2 juta. Jadi dalam total 2 juta. Jadi untuk galakkan orang beli barang-barang daripada usahawan kita Negeri Selangor. Jadi sebenarnya sangat berjaya, dah 3 kali kita buat. Ini untuk menggalakkan e-kitchen contohnya. Kita kena biasa kan dah. Baru ni pun mesyuarat dengan pihak PBT pun kita dah sampai. Dah kita buat untuk melesenkan perniagaan yang di rumah. Ni adalah jenis-jenis yang kita boleh benarkan tu. Supaya kita lihat ke depan ini, makna perniagaan ini perlu diperkemaskan dan mengambil kira akan suasana ini supaya rakyat akan terus dapat usahakan dan dapat hasil pendapatan daripada cara kaedah yang baru, iaitu cara online, perniagaan online, dan juga termasuklah yang pengantaran ni, yang gig ekonomi, apa yang disebut sekarang istilah yang popular adalah gig ekonomi.
masuklah Grab dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kita akan terus memperkasakan. Kenapa kita tidak boleh bergantung 100% kepada kaedah-kaedah yang tradisional kita untuk berniaga. Kena ambil kaedah-kaedah baru. Kerajaan akan bantu untuk menyediakan atau memberi latihan, memberikan sokongan dan memberikan ruang untuk rakyat dapat berkecimpung tanpa ada untuk mengurangkan kesan daripada COVID. Itu yang pertama soalan. Jadi yang isu ini saya akan dapatkan kepastian daripada, sebab dia directly di bawah Wazir Roziah. Saya akan bincang, sebab saya pun ada usahawan saya yang duduk di situ pun ada, tapi dia portfolio dia tu usahawan tu cukup jelas, tapi kami akan sentiasa berbincang lah macam mana kita nak. Saya dah bincang bawah ni tentang isu pasar tani tu. Dia kata boleh, Icerah boleh bagi bantuan untuk mereka naikkan balik, hidupkan balik perniagaan mereka, insyaAllah. Yang kedua, berhubung dengan Cikgu Muntar ni, saya menerima banyak aduan berhubung dengan isu padi. Padi ni adalah satu perkara kemelut yang tidak berkesudahan di negeri Selangor dan juga negeri-negeri lain. Sebab apa? Sebab dia ramai. Kita ada 18,000 hektar kawasan padi di Selangor. Jadi tentu melibatkan berapa ribu, 3,000 lebih family yang terlibat langsung dalam. Jadi bila berlaku sikit banyak apa isu, dia akan isu. Tapi sebahagian besar urusan padi ni, subsidi kan sebenarnya adalah di bawah kementerian. Macam tadilah KKM ni di bawah kementerian MAFI Ministry of Agriculture dan Food Industry. Itu di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Subsidi ke benih ke isu apa baja semua bawah mereka, dan potongan pun mereka yang tetapkan, tentukan. Kita boleh bantu. Sebab apa? Saya menerima laporan tentang potongan padi ni. Padi ni dan sebelum dijual, masa nak jual ke Pernas, dia akan buat pemutuan, dia panggil, nak tentukan mutu. Jadi potongan itu kadang-kadang meningkat sampai 20-30%, menyebabkan kerugian besar kepada, sebab dia tengok kualiti dia, basah ke, ada penyakit ke, ada banyak hampas ke, ada. Jadi pemutuan itulah yang jadi sekarang isu besar sekarang ni untuk musim kali ini yang saya menerima, dan saya telah arahkan Jabatan Pertanian dan juga AIDA dan juga UPEN supaya memanggil mesyuarat segera untuk meneliti dan bagaimana kita nak dapat bantu supaya pastikan. Tapi untuk jangka panjang macam saya sebut tadi, sawah ni saya banyak kali dah cakap. Masalah kita sawah kita ni banyakkan juga pertanian lain. Dia dibuat tidak mengikut kaedah yang sepatutnya dibuat. SOP, dia pada SOP. Tanah-tanah kita ni kadang tak pernah dirawat. Dia dah acidity-nya tinggi. Dia macam manusia lah. Bila tak subur, dia akan mudah kena penyakit pokok-pokok. Dia sama je macam kes manusia juga. Kalau dia punya dia tu sendiri tak sihat, ada NCD, ada morbid dan sebagainya. Jadi dia mudah terdedah dengan serangan-serangan penyakit lain. Jadi sama juga pokok-pokok ni pun begitu. Dia memang begitu keadaannya. Dia memang analogi dia tepat. Jadi tanah-tanah ni tidak pernah dibuat kajian. Saya dah bincang dengan Jabatan Pertanian baru ni. Kita nak buat kajian tanah ni. Sebab dulu ni satu kajian nak buat sampling, nak tentukan acidity dia ke NPK ke apa, kandungan tanah itu, dia memerlukan 800 hingga RM1,000 satu sampel. Sekarang ni kita boleh buat dalam RM200. Jadi kita akan bantu bagi sokongan untuk tentukan. Jadi bila kita tahu dah tanah tu apa, baru kita tahu nak buat rawatan macam mana, nak bubuh kapur banyak mana kan, nak bubuh baja kan, nak bubuh mikrob ke apa, barulah pokok insya-Allah boleh subur. Sama dengan sawah ni yang telah bertahun-tahun, baja pun kadang-kadang apa yang bagi dia terus gunakan. Jadi menyebabkan banyak masalah. Dan untuk dekat ni, yang ni kita akan panggil segera. Saya dah suruh dia buat kajian lengkap ada. Kita akan tentukan. Ada satu kes lagi padi ni di sebelah Sungai Kuala Selangor ialah isu benih. Benih yang tak sah ni yang digunakan menyebabkan banyak masalah. Ini pun satu lagi yang kita akan teliti dan kita akan cari kaedah dulu. Daripada zaman 2 tahun lepas pun dah bincang tapi tak selesai lagi nampaknya. Kita akan cari kaedah yang terbaik lah untuk bantu mengingatkan. Dan saya dah ada rancangan yang besar untuk sahabat benam bagi padi ni. Yang saya akan umumkan dalam masa terdekat. Sekarang kita tengah finalize ni, terbantu sikit sebab PKP ni. Saya dah bincang dengan Jabatan Pertanian, kita akan buat satu kaedah pertanian moden sawah ni yang lebih. Kita dah berjaya dah 3 musim buat di 60 hektar. Yang kita akan perluaskan ke 1,000 hektar untuk dan kita dapati hasil meningkat dan ketahanan pokok pun meningkat. Alhamdulillah, 3 musim dah kita dah buat yang kita akan laksanakan. Dan satu lagi berhubung dengan fikah ni, berhubung dengan wifi ni, ini satu isu yang sentiasa menjadi kekangan besar. Sebab kalau kita pakai Selangor punya wifi ni, Selangor Pool ni,
ataupun wifi Selangor Cool ya. Smart Selangor punya wifi ni yang percuma ni, kita ada masalah access point. Sebab access point tu tak banyak. Sebab dia punya cost dia tinggi. Jadi bila beramai berebut nak masuk, jadi dia punya queue dia panjang, jadi menyebabkan banyaklah isu-isu yang timbul. Kita akan cuba tambahlah FP ni, tapi dia memerlukan tambahan dana lagi. Kita kena ada kombinasi banyak benda lah. Kita minta juga supaya telco ni, pemain syarikat telekomunikasi ni supaya memikirkan bagaimana nak turunkan kos, harga bagi internet ni, broadband ini, supaya kita dapat perluaskan lagi. Ini semua termasuklah agenda di bawah apa yang kita panggil sebagai Connectivity Master Plan Selangor ni, di bawah saya juga, portfolio saya. Bagaimana kita nak pastikan Selangor ni dari segi digitalization ya, berjalan dengan luas dan dapat dapat dilibatkan kepada semua rakyat. Jadi affordability itu penting, bukan saja accessibility, tetapi affordability, kemampuan untuk membeli dan menangani itu pun penting, kena ambil pertimbangan untuk memastikan kejayaan dalam program apa yang dipanggil sekarang ni, program digitalisasi bagi negeri Selangor ini. Ini insya-Allah program yang berterusan yang kita akan timbangkan insya-Allah ya. Okey. Terima kasih Haji Ilham. Saya ingat satu penjelasan yang cukup komprehensif dengan persoalan-persoalan yang diajukan oleh netizen kita sebentar tadi itu, dan mungkin menyimpulkan kepada perbincangan kita pada malam ini. Yang mungkin sebagai terakhir, Dr. Siti Mariam, masa sangat mencemburui kita. Mungkin tadi kita banyak bercakap tentang soal isu frontliners, barisan hadapan, insentif pada mereka dan sebagainya tu. Mungkin isu yang melibatkan frontliners ni, Dr. Siti Mariam tu, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin sedikit pandangan ataupun nasihat yang nak diberi kongsikan oleh YB Dr. Siti Mariam kepada warga frontliners yang sekarang ini bertegur lumus untuk membantu negara bagi mengurangkan ataupun memerangi pandemik COVID-19 ini. Silakan YB Dr. Siti Mariam sebagai penutup. Ya, penutup ya. Baik, kita tahu saya nak bagi tahu memang terutamanya doktor dan jururawatnya, mereka bukan macam kita ya. Kalau mereka tidak ada gejala, mereka masih kena bekerja. Ya, dan mereka tak dapat 10 hari kuarantin itu. Ya, kecuali dah confirm baru dikeluarkan daripada itu. Kalau tidak, mereka terus bekerja. Kalau macam kita close contact, misalnya dalam tempat kerja kita ada somebody yang close contact kepada orang lain. Dia tak positif, cuma close contact. Satu pejabat kadang-kadang ditutup 2 hari, 3 hari lepas sanitasi tak bekerja. Tetapi kalau frontliners inilah aduan mereka juga. Mereka tidak dilayan lah kalau ikut-ikutnya, sebab kalau mereka diberi layanan seperti kita rakyat biasa ini ya, close contact, belum lagi confirm positif pun sudah home quarantine, maka banyak tempat-tempat saringan kita, klinik kita, hospital kita tu agaknya kena tutup ya. Jadi memang inilah di antara perkara yang mereka hadapi. Dan anak saya sendiri 3 orang doktor, dan selalulah saya dapat first hand report daripada mereka. Dia kata, kami mana dapat mak, kalau ada ni setakat sehari, lepas tu kena balik kerja begitu. Itu untuk kongsi, tapi saya selalu sebut mereka, we chose a job. Ini adalah kerja yang kita tahu, berkhidmat kepada rakyat, menjaga nyawa rakyat, ya, maka kita perlu bersabar dan kita perlu berdoa banyak-banyak pada Allah yang melindungi diri kita sebenarnya, Allah SWT. Setelah kita orang kata berusaha, maka kita kena bertawakal kepada Allah SWT. Jadi kita lah sama-sama, bagi saya frontliners, pengorbanan mereka ini sangat besar kepada kita. Jadi it's not just verbal, kita terhutang budi, tapi kita perlu membantu mereka dengan menjaga diri kita masing-masing. Ya, misalnya kalau kita dah warga emas, ya, kita pula ada premorbid, maka kita kena self quarantine di rumah. Walaupun tak positif, makna kita duduk di rumah, tak payah bergaul kat luar walaupun lepas PKP habis ni ya. Dan juga menjaga jarak kita, perjarakan kita, jaga sanitasi kita dan sebagainya. Kita perlu menjaga diri sendiri daripada terinfeksi. Ya, jangan ngambil mudah dalam perkara ini, kerana bila kita masuk ward, makna dia frontliners kita terpaksa bersengkang mata lah untuk menjaga kita.
ya, dan kita sama-sama doakan mereka kerana saya minta kepada mereka dan kita semualah yang mana menjaga kebajikan rakyat ini memasang niat yang betul. Ya, niat kita berkhidmat lillahi ta'ala dan tentu sudah kita akan diuji, maka kita perlu bersabar. Ya, dan memang kalau kita tengok kerajaan pusat, kerajaan negeri pun apa-apa pun dulu kita mendahulukan mereka, dan sekiranya mereka ada spesifik grouses tu, kita harap mereka kemukakanlah supaya kita menjadi jurucakap mereka, ya, kepada pihak-pihak ataupun kepada authorities that would be yang menjadi orang kata yang boleh mengubah polisi dan sebagainya. Ya, itu saja Wawi kepada frontline. Terima kasih banyak kepada mereka dan kita doakan mereka selamat dalam medan ini. InsyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih di atas kesimpulan yang baik yang dibuat oleh kedua panelis kita pada malam ini bagi menyimpulkan tajuk kita iaitu pakej kita Selangor membantu rakyat Selangor bagi menangani pandemik COVID-19 ini. Dan gitulah tuan-tuan dan puan-puan dan penonton sekalian, topik kita pada malam ini telah dikupas dengan baik oleh kedua-dua orang ahli panel kita. Yang pertama, kita ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Haji Izam Hashim, Exco Pertanian, Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, dan yang kedua Yang Berhormat Dr. Siti Mariam Mahmud yang merupakan Exco Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Keluarga dan Wanita. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, itulah setakat ini saja daripada kami dalam rancangan bicara apa khabar Selangor dalam segmen Bicara Exco mengupas tentang pakej kita Selangor. Dan saya ingin lagi mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya terus like, share dan follow Facebook page Amanah Negeri Selangor, yang insyaAllah kita akan bawa segala maklumat-maklumat ataupun perkongsian yang baik untuk manfaat kita semua dan untuk disebarkan kepada rakyat Selangor keseluruhannya. Dan kita jumpa lagi dalam program Apa Khabar Selangor yang dibawakan khas daripada studio atau daripada page Amanah Negeri Selangor dan juga dikuasakan oleh Biro Komunikasi Amanah Negeri Selangor, Komsel Amanah Komunikasi untuk Semua, dan juga Media Oren Selangor. Jadi setakat itu saja malam ini tuan-tuan, kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Saya tutup sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum.